Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak sampaikan dekat korang, saya rasa take home message yang saya dapat hasil perbincangan dengan anak-anak saya semalam berkenaan dengan isu interfaith. Semalam anak-anak saya datangkan dengan soalan berkenaan dengan Trinity, berkenaan dengan siapa tu Nabi Isa kan. Tapi satu perkara yang saya sangat happy adalah bila diorang sampaikan dekat saya dan kata apakah pandangan Islam tentang benda ni, which is somehow pada saya diklik satu point dekat saya yang okay, anak-anak saya ni nak tahu lebih lagi tentang agama Islam. Saya perasan persoalan akidah ataupun persoalan berkenaan dengan agama ataupun persoalan yang mungkin berat pada kita, saya rasa anak-anak ni ada sophistication untuk hadam dengan baik kalau kita boleh adakan conversation tu according to their language. Dan malahan saya rasa untuk fahamkan isu agama ni memang kena bermula daripada awal. Macam mana kita ajar anak-anak bercakap daripada awal, macam tu jugalah tentang isu agama. Sebab kalau nak tunggu dia orang besar macam umur 12 sebagainya baru nak hadam isu-isu semua ni, dia akan jadi satu yang berat dan dia akan jadi sort of macam turn off lah untuk anak-anak pada pandangan saya. Sebab kalau kita start daripada awal, anak-anak dia sentiasa akan ada persoalan. So bila persoalan tu dah terjawab, bayangkan progress dia nak faham agama tu dia akan jadi lebih ringan. Kalau macam saya sendiri pun, saya rasa saya banyak memahamkan diri saya berkenaan agama Islam bila saya dah berada kat Jerman. So once bila kita ada that kind of persoalan, kita akan macam-macam perasaan. Kita nak ada persoalan tapi kita takut, kita bersalah sebab kita dah tahu agama, orang kata agama ni kita tak boleh tanya lebih-lebih kan, kalau kat Malaysia lah kan. So pointnya nak katakan macam untuk menghasilkan rasa kenikmatan ataupun anak-anak ni suka nak discover berkenaan dengan hal agama, saya rasa jangan sekat sangat berkenaan dengan isu interfaith, tapi lebih kepada macam ni. Awal-awal memang 1-6 tahun lah saya rasa, startkan 1-7 tahun lah kalau ikut apa yang disarankan kan, adalah adakan basic foundation mereka tu kukuhkan. Maksudnya kenalkan diorang dengan Allah, siapa, apa yang kita perlu buat, apa itu syurga, siapa Allah kan, bagaimana Allah ni menciptakan dunia kan. So benda-benda asas yang kita boleh explainkan kepada anak-anak. Once bila foundation tu dah ada, bila datangnya persoalan interfaith, kita akan lebih mudah untuk reference kan, dan benda tu dia akan jadi somehow benda yang interesting. Sebab dalam agama ni dia sentiasa ada chapter yang baru kan. Maksudnya macam kenapa kita tak boleh makan, apa Al-Quran cakap, apa hadis cakap, apa Rasulullah buat, apa sirahnya. Dia akan jadi lebih ringan dan benda tu dia akan lebih interesting untuk anak-anak discover, dan dia akan spark interest dia orang lebih lagi. Malahan benda tu dia tak jadi macam segedebuk benda nak kena hadam kan. So of course lah kita kena susun, sebab dalam agama ni dia ada macam-macam benda kan. Macam kalau ikutlah buku Tarbiyatul Aulad kan, dia ada sosialnya, dia ada tentang emosinya, dia ada tentang akhlaknya, dia ada tentang imannya kan, dia ada tentang hubungan intim, pergaulan sebagainya kan. Banyak jugalah perkara-perkara tu. Tapi kalau perkara tu bayangkan untuk kita yang ibu apa ni pun, kalau berlakunya conversation tu daripada awal, untuk kita pun akan jadi lebih ringan. Contohnya awal-awal anak-anak akan tanya isu-isu asas. Contohnya isu siapa Allah kan, kenapa Allah tu ada satu, kenapa tak ada tiga, kenapa ada Nabi, kenapa ada malaikat, siapa malaikat. So benda-benda macam tu bila dia tak perlu nak cover all at once, seronok untuk kita pun sebagai ibu apa ni nak bincang, nak bersembang kan. Malahan benda tu saya cadangkanlah juga, jadikan dia salah satu bedtime story. Kadang-kadang kita takut macam takut anak-anak takut ke dengan malaikat ke. Kita ibu apa of course dah kena suitkan benda tu dengan age dia orang. Maksudnya macam kalau lah kata benda yang menakutkan macam syaitan kan, benda yang tak nampak ni, benda yang tak sesuai lagi pada umur dia orang, ceritakan dulu benda-benda yang seronok. Kalau kita perasan anak-anak kita ni suka benda yang happy, so ceritakan tentang syurga, ceritakan tentang siapa Allah baik, ceritakan perkara-perkara yang happy tentang Nabi Muhammad, tentang para sahabat, macam mana ni dia orang ni adalah sort of macam superhero kan. Jadikan benda tu adalah kita panggil association untuk
anak-anak tu dengan kehidupan dia orang dan benda yang dalam agama kita. Dan saya perasan sebenarnya bila teknik tu dibuat dan kita kerapkan ada benda tu dalam kehidupan mereka, mereka akan sentiasa seronok untuk discover lebih lagi. Dan malahan macam even kalau benda seperti menghafal Al-Quran kan kalau kat YouTube tu banyak benda yang kartun yang comel-comel yang dia buat dalam bahasa Al-Quran kan. Bukan bahasa, maksudnya dia recite kan dalam, dia letak recitation dekat background dia tu kan. Saya perasan anak-anak dia akan spark interest. Contohnya macam ada kartun Ummah Hana, dia akan baca ayat lazim kan. Sebenarnya budak-budak bila dia tengok benda yang happy, at the same time dalam telinga dia, halwa telinga dia tu mendengar ayat-ayat Quran, benda tu dia orang akan dapat terus walaupun dia orang tak dapat baca Quran lagi. So nak katakan benda macam ni sebelum kita pergi ke ibadah khusus ataupun praktikal khusus berkenaan dengan agama tu, saya sangat sarankanlah, saya pun masih belajar lagi, masih banyak yang kurang lagi, masih banyak lagi perlu diperbaiki, tapi ini yang saya dapat setakat ni, yang saya rasa saya nak share dengan korang semua, dan harapnya kalau dia dapat memberi manfaat, korang pun boleh apply juga dalam kehidupan korang dan anak-anak. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.